Bismillahirrahmanirrahim. Babu man ba'a nakhlan 'alaiha thamarun. Bab berkenaan dengan orang jual pohon kurma alaiha samrun, atas pohon kurma tu ada samar. Samar bisa itu buah di atas pohon, buah kurma masih di atas pohon. Kalau buah kurma dah petik, ambil daripada pohon, dah kering, itu panggil tamar. Samar, tamar, ada dua istilah. Samar ni buah masih di atas pohon. Tamar ni buah kurma dah petik, dah kering. Jadi bab ni berkenaan dengan orang jual pohon kurma yang ada atasnya buah masih tak petik lagi. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi'in an Ibni Umar. Yahya bin Yahya Al-Laitsi, murid Imam Malik. Dia yang riwayat daripada Imam Malik Nafi' an Ibni Umar. Ini kira sanad tinggi dan kira asahul asanid, dan dalam istilah kata juga silsilatul zahab dan sebagainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a nakhlan qad ubbirat, sesiapa yang menjual pohon kurma yang dah pun dikawinkan. Ubbira daripada takbir. Takbir maksudnya kita panggil di sini kawinkan pokok yang dah, pohon kurma yang dah dikawin, orang jual. Jadi atas pohonnya ada buah tu untuk siapa? Buah tu milik penjual ke, ataupun disebabkan dia jual milik pembeli ke. Jadi fasamaratuha lil ba'i, maka buah daripada pohon nakhl itu lil ba'i, bagi si penjual, illa ay yashtarital mubta'u, ay al-mubta'u fil aqdi, ketika akad beli jual tu, mubta' mushtari sama. Mushtari pembeli ni, si pembeli ni dia buat dah syarat, maknanya dah ada perjanjian persetujuan dengan baik yang jual tu, maknanya dia nak beli pohon kurma tu
buah ada di atas pohon tu untuk dia. Kalau dah ada syarat begitu, dah ada persetujuan begitu, itu bolehkah mustari pembeli itu? Kalau tidak, buah di atas pohon tu milik penjual. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Yahya bin Sa'id tahwil lil-isnad wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi jami'an. Semua rawi sebut nama, riwayat daripada Ubaidillah an Ubaidillah tahwil lil-isnad. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. Abu Bakr ibn Abi Shaybah, seorang imam terkenal, sahibul Musannaf, Musannaf ibn Abi Shaybah masyhur, tu guru Imam Bukhari, Imam Muslim. Wal lafzu lahu libni Abi Bakr ataupun libni Abi Shaybah. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت. Riwayat daripada Abdullah bin Umar juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana satu pohon dijual pokoknya, yang dah pun sedangkan pohon tu dah dikawinkan, fa idza samaraha lillazi abbaraha, maka sesungguhnya buah daripada pohon yang dah jual tu, walaupun orang dah beli, buahnya lillazi abbaraha, lamu litamlik, lam di situ menyatakan makna milik. Buahnya menjadi milik bagi yang mengkawinkan pohon tu. Abbaraha, yang takbir tu, illa ayyashtarit allazi ishtaraha, kecuali pembeli tu adakan syarat. Ayyashtarit allazi ishtaraha ay fil aqdi, ketika akad tu dia dah buat syarat oleh yang membeli pohon tu. Sama maksud dengan hadisnya mula baca tu. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laitsun wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laitsun wa haddatsana ibn Rumh قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat Abdullah bin Umar juga, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mri'in abbara nakhlan thumma ba'a aslaha, yang mana seseorang dia takbir kawinkan pohon kurma, kemudian dia jual pohon dia tu, walilladzi abbara samaran nakhli, maka buah daripada pohon kurma tu menjadi lilladzi abbara, bagi orang, milik bagi orang yang kawinkan. Illa ayyashtarit al-mubta' mushtari, kecuali yang beli itu dah buat syarat.
Maknanya dia beli pohon tu sekali, dia nak dengan buah sekali. Kalau dah ada syarat persetujuan di antara satu sama lain, baik dan mushtari, ketika tu boleh buah tu untuk mushtari, pembeli tu. Kalau tidak, buah daripada pohon tu kekal milik penjual. Jadi dia jual pohon kurma, buah tu penjual akan ambil sebab itu hasil usaha daripada takbir dia. Dia kawinkan pohon tu. Wa haddatsana Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddatsana Hammad wa haddatsanihi Zuhair bin Harb wa Ismail kilahuma an Ayyub عن نافع بهذا الإسناد نحوه أي نحو الحديث المتقدم أو بمعناه. Maknanya dengan sanad ni lafaz hadis tu berbeza dengan hadis tadi, cuma maksud sama. Itu maksud daripada istilah nahwahu. Haddatsana Yahya bin Yahya ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. Sama maksud dengan hadis-hadis tadi, cuma sanad berbeza-beza. Imam Muslim bawa, biasalah dalam satu-satu bab ni bagi satu hadis dalam bab tu ada beberapa banyak sanad yang sahih di sisi dia akan masukkan. Jadi sebab tu banyakkan hadis-hadis dalam satu-satu bab ni menjadi bersama. Maksudnya lebih kurang, kadang-kadang ada lafaz berbeza, ada tambah sedikit, ada kurang, dan selalunya hadis yang kurang jelas Imam Muslim masukkan dulu di bawah tajuk bab tu, dan berikutnya Imam Muslim akan bawa hadis-hadis lebih jelas makna. Jadi maknanya satu-satu bab kita masuk ni, mula-mula baca mungkin ada di situ sedikit kemusykilan ataupun masih ringkas lagi maksud tu di situ. Jadi makin tambah baca hadis lain, makin tu kita akan lebih jelas di situ. Itu uslub Imam Muslim, susun Sahih Muslim begitu. Wa man ibta'a 'abdan famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtarita mubta'. Dan begitu juga sesiapa membeli seorang hamba, ibta'a ay ishtara, famaluhu lilladhi ba'ahu, maka hartanya, harta bagi si hamba tu milik bagi yang jual dia. Jadi maksudnya hamba ni semasa dia duduk bersama dengan majikan dia dulu, tuan dia asal dulu, dia dapat peluang untuk buat kerja, hasil daripada kerja tu ada bagi dia. Jadi walau macam mana pun hamba tu kerja milik apa sahaja pun, kiranya itu adalah hak bagi majikan dia.
itu memang dah ada syarat hukum begitu. Jadi bila dia jual, majikan tu jual harta si hamba, masa dia duduk dengan majikan dulu, majikan yang jual tu, harta tu tidak akan pindah kepada si pembeli tu sebab hak dia, kira mengikut hukum tu hak dia. Jadi dia lah akan milik, tinggal harta hamba tu jual. Illa ayyashtarital mubta', kecuali mubta', mushtari, pembeli itu buat syarat, dia nak beli sekali dengan apa yang ada, apa nama hak hamba punya. Kalau begitu di atas persetujuan tu bolehkah si pembeli tu وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة. يحيى kata أخبرنا, Imam Muslim syekh dia, syuyukh dia, permulaan sanad ni ada 3, Yahya, Abu Bakr, Zuhair. Yahya dalam riwayat dia guna akhbarana, akharani, dua lagi selain daripada Yahya, Abu Bakr dan Zuhair. Yang dua lagi dia guna haddatsana, cuma beza sebutan dan maksudnya sama, cuma mutaqaddimin dulu mereka bezakan. Kalau haddatsana syekh baca, murid dengar; akhbarana murid baca, syekh dengar. Begitu, mutaqaddimin dulu mereka bezakan maksud begitu. Mutaakhirin mereka tidak bezakan begitu. Maknanya haddatsana, akhbarana kira sama. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. Tadi nahwahu ni mislahu, maksudnya sama. Bagi sanad ni Imam Muslim tidak tulis hadis, sebab hadis tu sama dengan hadis atas tadi. Bila sebut kata mislahu, kita dah tahu, dah faham, berkali-kali dah sebut, maknanya hadis dah baca dengan hadis tidak sebut bagi sanad ni, lafaz hadis sama, makna pun sama. Tadi nahwahu tu makna sama, lafaz hadis berbeza, kalimah hadis mungkin berlainan, tapi maksud hadis tu sama. Jadi ini adat muhaddisin dalam menulis hadis, begitu. Kalau dia tulis balik pun hadis tu juga sama, lafaz sama, makna sama, jadi isyarat dengan mislahu, begitu. Jadi ini kegunaan muhaddisin. Imam Muslim guna, Imam Sahibus Sunan mereka juga guna, Imam Bukhari pun guna cara ni. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، sama بمثل الحديث المتقدم.
babun nahyi 'anil muhaqalati wal muzabanah wa 'anil mukhabarah wa bai'us samarati qabla buduwi salahiha wa 'an bai'il mu'awamati wa huwa bai'us sinin. Bab berkenaan dengan larangan daripada baik muhaqalah dan muzabanah. Fal muzabanatu takunu fi syajar. Muzabanah ni pada pokok, maknanya tanam pokok. Muhaqalah fi zar'i. Muhaqalah ni zara'. Zara' ni tanam-tanaman, sayur-sayuran dan sebagainya situ. Jadi sama ada muzabanah, tanam pokok, muhaqalah, tanam sayur-sayuran. Di situ apa nama muzaba'ah ni, ta'rif dia, wal muzabanatu ayyuba'a samarun nakhli bitamar. Muzabanah maksudnya jual samar ni, buah ada atas pohon tu, jual dengan tamar. Tamar ni yang kering. Cara dengan pakai agak, orang pandai akan agak. Dan Nabi SAW tidak benar cara begitu, tapi dalam hadis kita akan baca illal haraya, tapi harus bagi sahibul ariyah. Maknanya ariyah ni orang memerlukan buah samar tu, bagi mereka tu boleh. Itu baik muzabanah. Muhaqalah ni ayyuba'iz zar'u bil qumhi. Tanam-tanaman tu jual, maknanya pertukaran dengan gandum. Itu muhaqalah. Wa 'anil mukhabarah. Mukhabarah fahiyal muzara'atu bi'ainiha. Ya, sama dengan muzara'ah juga. Jadi maksudnya bagi tanah untuk zira'ah, untuk cucuk tanam, kemudian yang keluar daripada hasil daripada tanah tu, dia dah buat perjanjian, sama ada separuh, 1/3, 1/4 tuan tanah akan ambil. Jadi dalam hadis akan datang ni kita akan baca, bagi Nabi SAW larang daripada muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan juga mu'awamah. Mu'awamah ni dalam terjemahatul bab pun dah ada, wa an bai'il mu'awamah. Apa ta'rif dia? Wa huwa bai'us sinin, iaitu jualan tahunan. Dan juga dalam hadis kita akan jumpa Nabi SAW larang jualan anis sunniyah. Sunniyah
Itu jual beli dengan pengecualian yang tiada menentu. Itu panggil sunnah. Itu juga dilarang. Kita akan baca dalam hadis itu. Jual beli dengan pengecualian yang tiada penentu, tidak menentu. Itu panggil sunnah. Jadi maksudnya saya jual ni pohon ni, tanam-tanaman ni, tapi sebahagian daripada tu hak saya. Dia kecuali, tapi hak dia kecualikan itu bahagian mana tidak tahu. Itu cara seperti itu panggil sunnah. Wa bai'u thamrati qabla buduwi salahiha. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jual samarah bisa ni buah masih di atas pohon qabla buduwi salahiha, sebelum lagi zahir keelokan buah tu, maknanya tidak masak lagi, tidak nampak lagi tanda-tanda nak masak buah tu, sama ada nampak merah sikit ataupun kuning sikit, kira buah tu nampak tanda-tanda tu, maknanya buah tu jadilah, tidak akan putih, panggil apa, putih tak masak tu. Jadi nampak dah tanda-tanda begitu baru boleh. Sebelum tu maknanya buah tu nak jadi ke tidak, tak tahu. Kadang-kadang buah-buah dah, lepas tu ia tidak jadi buah, tak masak. Kalau begitu maknanya mengalami kerugian bagi satu pihak, tidak benar. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Zuhair bin Harb قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله. Dalam sanad ni ada Ibnu Jurayj, itu imam hadis terkenal dan juga faqih dalam bab ijtihad. Kadang-kadang A'immah Arba'ah, imam empat mazhab ni, mereka juga kadang-kadang mengalami kemusykilan. Kita ni tak ada muskil. Quran, sunnah, tengok zahir makna Quran, zahir makna hadis, amal. Tak ada muskil apa-apa, mudah. Amal Quran, sunnah, tak perlu fikir lain. Ijtihad tak perlu, imam out, lagi tak pakai. Jadi imam-imam yang begitu pandai, boleh ijtihad hukum daripada Quran sunnah ni, kadang-kadang mereka juga mengalami masalah nak menentu hukum bagi sesuatu amalan tu, sesuatu urusan tu, tak jumpa cari dalil. Orang sekarang ni sikit-sikit minta apa? Mana dalil? Dia nak dalil. Kadang-kadang imam pun pening, tak jumpa cari dalil. Ada lagu tu. Kalau berlaku begitu, biasanya Imam Abu Hanifah, dia akan tengok ulama salaf sebelum dia. Biasanya dia akan tuju kepada Imam Ibrahim Nakhai dalam bab yang menjadi susah, muskil bagi dia. Kalaulah dah ada pendapat daripada Imam Ibrahim Nakhai, ketika itu Imam Abu Hanifah akan pegang dengan pandangan ataupun keputusan Ibrahim Nakhai. Dah ada tu. Kalau Imam Syafi'i, bila masalah begitu, dia akan tengok
kalau dah ada keputusan daripada Ibnu Jurayj, ni rawi yang dalam sanad ni, Ibnu Jurayj an Atha ni, dia akan ambil keputusan Ibnu Jurayj tu. Jadi tengok, imam-imam begitu hebat pun terkadang menjadi muskil mereka cari imam-imam dulu daripada mereka yang kiranya hebat-hebat, ambil keputusan mereka amal. Jadi ini contoh bagi kita. Kalau Imam Malik, kalau ada apa-apa kemuskilan begitu, cara dia akan tengok amalan penduduk Madinah. Maknanya amalan penduduk Madinah itu dia kira menepati dengan amalan Rasulullah SAW, sebab penduduk Madinah ni disitulah Nabi Madinah ni disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap 2-13 tahun, dan banyak hukum ahkam disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat ni depan mata mereka tu nampak Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW buat apa, mereka dengar, nampak. Dan yang mana amalan Rasulullah SAW buat dulu kemudian tinggal, yang mana amalan perbuatan menjadi berterusan, maknanya nasih mansukh lah. Jadi daripada situ sahabat-sahabat mereka akan buat amalan berterusan daripada Rasulullah SAW, dan juga kemudian tu tabi'i, tabi'ut tabi'i, mereka akan buat berterusan amalan-amalan tu. Jadi Imam Malik dia tu tabi'ut tabi'i, bila dia ada apa-apa muskilat, dia akan tengok apa amalan bagi penduduk Madinah tu, dia akan ambil cara amalan tu kira untuk beramal. Jadi maksudnya, kalaulah ada apa-apa percanggahan di antara hadis-hadis, Imam Malik akan tengok hadis mana maksud tu menepati dengan amalan penduduk Madinah, sedang langsung amalan tu dia kira hadis tu nasikh. Hadis yang mana bercanggah dengan amalan penduduk Madinah tu, amalan tu patut tinggal. Imam Malik kira hadis tu hadis mansukh, dah dibatalkan hukum. Jadi terkadang dalam kitab Muwatta Imam Malik ada hadis, bila tengok amalan keputusan ijtihad daripada Imam Malik tu bercanggah dengan hadis yang dia sendiri riwayat dalam Muwatta dia tu, macam mana kita nak faham? Senang ya, imam ni tak betul, dia sendiri riwayat, dia sendiri tak amal. Itu kaedah akhir zaman, senang begitu. Kaedah kondak tu bukan kaedah kan? Kaedah apa tu? Bila kita nampak keadaan begitu, Imam Maliknya riwayat hadis dalam Muwatta Imam Malik, lepas tu tengok keputusan ijtihad dia tu dalam bab tu bercanggah dengan hadis dia riwayat tu sendiri. Jadi orang sekarang kata kalau jumpa keadaan seperti itu, dia kata Imam Malik dia riwayat lain, dia ijtihad lain. Bahawa dia riwayat tu dia sendiri tak pakai, ada banyak cerita dia bawa. Dalam tu satu pun tak ada kaedah, bukan kaedah, pakai tembak. Apa mereka faham tu tak betul pun mereka berani kata. Jadi orang tak tahu apa pula, ingat itulah kaedah, pakai terima. Orang tak tahu apa ni, oh iyalah Imam Malik, imam mazhab ni dah amal dengan hadis sahih. Hadis tu pula sahih dalam Muwatta Imam Malik tu. Jadi di situ kita kena faham.
Imam Malik dia riwayat tu itu dari segi amanah. Dalam bab riwayat dia, hadis tu ada sahih, dia riwayat, dia terima masuk dalam kitab Muwatta dia. Yang tidak sama dengan riwayat tu, itu ijtihad dia. Sebab ada pula hadis lain, riwayat lain memang ada bercanggah dengan riwayat tu, riwayat yang dia sendiri masuk dalam Muwatta Imam Malik tu, ataupun amalan penduduk Madinah tu bercanggah dengan hadis tu. Jadi kaedah dia tu apa? Kaedah dia utamakan amalan penduduk Madinah walaupun bercanggah dengan hadis. Itu berat sikit. Orang tak boleh terima. Apa kaedah dia? Hafiz Ibnul Qayyim sendiri tulis dalam kitab dia, kitab Bada'iul Fawaid. Di situ dia tulis apa? Wa min usuli Malik ittiba'u amali ahli Madinah wa in khalafa al-hadis. Akhir tu tafsir. Wa in khalafa al-hadis tu. Maksudnya Hafiz Ibnul Qayyim, anak murid Imam Ibn Taymiyah sendiri, idola bagi mereka. Tengok situ tak sama dengan mereka. Kata apa? Selepas dia dapat kaji, dia kemuka satu pandangan dia, dan dia kata di antara dasar-dasar Imam Malik ni mengikuti amalan penduduk Madinah. Imam Malik dia akan turut amalan penduduk Madinah. Akhirnya ditulis apa? Wa in khalafal hadis. Walaupun amalan penduduk Madinah tu bercanggah dengan hadis. Situ marah. Naknya amal hadis lah. Bercanggah dengan hadis tu tinggal. Ni Imam Malik pula, dia utamakan amalan penduduk Madinah. Walaupun amalan penduduk Madinah tu bercanggah dengan hadis, dia tinggal hadis juga. Tu orang tak suka lah imam tu. Imam memang macam tu. Ni kaedah dia macam tu pula. Dia sedap buh situ. Kalau dekat seminar lagi sedap membawa cara-cara begitu. Macam ni lah Imam Malik. Saya sendiri pernah dengar seminar di Pulau Pinang. Dia bawa cara tu. Dia bawa ijtihad Imam Malik tu bercanggah dengan hadis sahih. Dia sedap lah. Dia kata tengoklah, Imam Malik sini bercanggah dengan hadis sahih. Memang imam-imam ni begitu. Ini tambah dah. Ni tambah dia. Kaedah akhir zaman. Nak bagi keliru, celaru fikiran umat. Kaedah mereka. Inilah kita kata jangan ikut imam tu, ikut hadis sahih. Sebenarnya dia yang tidak tahu cara Imam Malik ijtihad tu, apa kaedah Imam Malik tu guna. Banyak kaedah kan, selalu saya bagi tahu kaedah tarjih ada banyak tu. Kita ni tahu sahih dhaif dua tu. Bila sahih bercanggah dengan dhaif, kaedah kita ni amal sahih dhaif tinggal. Satu kaedah tak salah, tapi baru satu kaedah. Banyak lagi 50 hingga 100 kaedah tarjih imam-imam guna. Jadi kaedah tarjih salah satu daripada kaedah tarjih bagi Imam Malik ni begitu. Dia utamakan amalan penduduk Madinah. Jadi kalau kita kaji, kalau tengok mana-mana hukum yang diputus oleh Imam Malik, nampak zahirnya memang bercanggah dengan hadis sahih. Bercanggah. Jadi kaedahnya Imam Malik di situ, dia dah utamakan amalan penduduk Madinah tu. Kalau kita perhati lagi, kita akan jumpa yang mana amalan penduduk Madinah Imam Malik pilih tu. Amalan tu juga ada hadis. Daripada hadis juga, maknanya dua hadisnya bercanggah.
asalnya dua hadis tu bercanggah. Satu tu tengok-tengok bercanggah pula dengan amalan penduduk Madinah. Satu ni menepati dengan amalan penduduk Madinah. Jadi maknanya amalan berterusan daripada sahabat tabi'in ini menepati dengan hadis yang tepat dengan amalan penduduk Madinah tu. Jadi maknanya hak bercanggah ni mansuh lah. Penduduk Madinah dah tinggal, tidak beramal. Itu mansuh. Yang tepat dengan amalan penduduk Madinah yang mereka terus duk amal ni, ada hadis tu nasikh. Jadi kadang kita ni jumpa hak nasikh tu betulan dalam Muwatta Imam Malik sendiri, Imam Malik pun riwayat hak mansuh pula. Batu Imam Malik sendiri kadang dia tulis, kalau kita perhati tengok dalam Muwatta Imam Malik tu ada jumlah dia selalu guna, dia ikut amalan penduduk Madinah tu, kadang-kadang bercanggah dengan hadis dia bawa atas tu. Jadi maksudnya ketika tu yang riwayat tu, hadis tu, itu tugas dia, meriwayatkan hadis. Yang dia amal tidak amal dengan hadis tu, itu ijtihad dia. Kalau ijtihad dia kuat, tarjih kepada hadis yang dia riwayat tu juga, kita akan nampak sama di situ. Kalau ijtihad dia dengan hadis lain terlebih sahih ataupun terlebih rajih, ketika tu kita akan nampak bercanggah dengan hadis tu, ijtihad Imam Malik tu dengan hadis tu. Jadi banyak hadis-hadis kita jumpa bercanggah dengan pendapat ijtihad Imam Malik. Di situ seperti tadi saya sebut, dia kira utamakan amalan penduduk Madinah. Kemudian kalau kita baca kitab hadis tu, kitab hadis ni, kita akan jumpa pula hadis hak menepati dengan ijtihad Imam Malik tu. Contohnya berkenaan dengan waktul karahah. Dalam mazhab ada sebut berapa waktul karahah tu? Hak masyhurnya 3. Waktu terbit matahari, terbenam matahari, waktu zawal. 3. Itu hadis ada. Tapi Imam Malik bila dia tengok amalan penduduk Madinah, nampak penduduk Madinah ni waktu zawal tu mereka semayang. Jadi sekarang ni apa dah jadi? Apa dah jadi? Apa nak jadi? Sambung pula. Yang dah jadinya hadis yang menyebut waktu karahah 3 tu dah bercanggah dengan amalan penduduk Madinah. Sepatutnya waktu zawal ni tidak semayang lah kan, tapi penduduk Madinah ni semayang waktu zawal tu. Jadi Imam Maliknya dia utamakan amalan penduduk Madinah itulah. Maknanya di sisi Imam Malik waktu karahah ada 2 ya. Waktu zawal tidak. Waktu tidak boleh semayang tu terbit matahari, terbenam matahari, dan waktu zawal tidak masuk di sisi Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, di sisi mereka tu dilarang semayang 3 waktu tu. Kalau di sisi Ahnaf kira 5 waktu, dia ada pula lepas asar sampai terbenam matahari, selepas subuh sampai terbit matahari tambah 2 tu. Jadi setelah kita dengar Imam Malik dah buat putusan waktu zawal ni boleh semayang disebabkan nampak penduduk Madinah ni semayang juga waktu tu. Jadi bila kita belajar, awal-awalnya kita jumpa, sejak kecil lagi kita tahunya 3 waktu. Hadis pun ada
Imam Malik pula buat putusan bercanggah dengan hadis tu. Jadi kita tak boleh tergesa-gesa nak kata di situ Imam Malik ni salah, bercanggah dengan hadis. Hadis kata 3, dia pula 2, pandai pada Rasulullah pula. Tambah pula situ macam-macam pandai perempuan ni, tambah macam kata macam-macam ni. Nombor 1, tengoklah pandai pada Rasulullah. Rasulullah 3 larangan semayang 3 waktu, Imam Malik pula pandai-pandai 2. Memanglah dia pandai. Tu dia kata 2. Sebab apa dia pandai? Kata pandai ni siapa? Kita bodoh-bodoh kita ni tak tahu apa ni, kita pula nak tunjuk pandai. Kata Imam Malik salah. Imam Malik mereka kata apa? Pandai-pandai buat 2. Memanglah dia pandai. Sebab apa dia pandai? Dia tahu ada hadis yang sebut 2 waktu tu. Larangan waktu zawal tidak ada dalam hadis tu. Dalam Bukhari pun ada hadis tu. Jadi Imam Maliknya dah tahu dua-dua hadis. Larang 3 waktu, 3 masa, dan larang 2 masa tidak masuk waktu zawal. Dia tahu. Jadi bila 2 hadis tu bercanggah, ketika dia nak buat keputusan ni, kaedah Imam Malik ni apa? Itulah tadi, ittiba'u amali ahli Madinah. Dia ikut amalan penduduk Madinah. Maknanya ketika tu Imam Malik akan tengok amalan daripada hadis mana menepati dengan amalan penduduk Madinah. Itu dia kira tetap. Amalan daripada maksud hadis yang bercanggah dengan amalan penduduk Madinah, dia kira mansukh. Itu. Jadi menentu satu-satu hadis nasikh mansukh juga berbeza. Jadi bila Imam Malik kira 3 waktu, hadis yang menyatakan 3 waktu tu mansukh, tidak semestinya di sisi 3 imam lagi pun mansukh. Tak. Maknanya di sisi Imam Malik mansukh, di sisi imam lain tidak mansukh. Bagi apa kita nak jadi masalah situ? Itu ijtihad mereka. Kalau kita tak puas hati, kemukalah ijtihad kita pula. Ini mansukh, ini nasikh, siapa betul, siapa salah. Nak jadi pengalil situ. Cuba kita tengok dalam bab sembahyang berjemaah, ada hadis masyhur. Apa dia? Orang tak mai sembahyang berjemaah, Islam sanggup nak bakar rumah mereka. Hadis tu hadis sahih, ada dalam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbalnya buat keputusan hukum sembahyang berjemaah ni fardu ain, bukan sunat muakkad, wajib fardu ain, berdasarkan hadis tu. Jadi kita cuba tengok amal Quran sunnah bupak tu selalunya pengikut Hanabilah. Adakah tidak mereka sembahyang berjemaah fardu ain hukumnya? Tak ikut juga, tak ambil berat pun. Itulah cara mereka ni. Jadi hadis tu di sisi Imam Ahmad bin Hanbal menjadi pegangan dia. Ijtihad daripada hadis tu fardu ain. Di sisi Imam Syafi'i, hadis tu hadis mansukh. Nasikhnya salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Dia ada kajian dia pula pada peringkat awal, di mana masa itu tidak ramai orang Islam di Masjid Nabawi ni. Waktu Isya kurang sahabat-sahabat munafik pula. Subuh dengan Isya ni garanti dia tak mai. Subuh ni tak mai tak apa, tak ada berita, elektrik tak ada, tak nampak. Dia sedap tidur tak bangun. Isya tu nak tidur awal,
Rasulullah SAW pula semayang sulusul laila apa kan, sahabat sampai anggap ngantuk mereka dah tidur lah. Jadi subuh dengan isya ni berat bagi munafik. Jadi Imam Syafi'i kira hadis tu fi ibtida'il Islam, pada peringkat awal Islam, di mana bilangan sahabat pun tak ramai lagi, yang tak datang ni munafik. Nabi marah nak bakar rumah tu, rumah-rumah orang munafik tu. Dalam Muslim ada hadis tu, di hujung akhir hadis tu ada fi salatil isya wa fil munafiqin. Begitu ada maksud dia. Jadi cuba kita tengok di sisi imam lain selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal tu, hadis Rasulullah SAW nak bakar rumah orang tak mai sembahyang Jumaat ni mansukh. Walaupun hadis tu ada dalam Sahih Bukhari, ada pula pokok tu kata Sahih Bukhari sahih, hadis sahih mana boleh jadi mansukh. Ada pula nampak sangat cerdik. Kenapa hadis Sahih Bukhari tak boleh jadi mansukh? Cuba tengok ayat Quran dengan hadis Bukhari yang mana tinggi? Ayat Quran lah. Ayat Quran boleh jadi mansukh, Sahih Bukhari pula tak boleh mansukh. Kaedah mana pula? Itulah kaedah mereka, reka-reka. Orang tak tahu apa pula, pening lah. Iyalah sahih, mana boleh, kita wajib amal. Dia duduk situ. Sahih wajib amal tu ada syarat. Syarat berapa? 2. Ingat? Hafiz? Cuba sebut. Satunya hadis sahih wajib amal ni, hadis sahih tu tidak boleh bercanggah dengan hadis sahih lain. Kalau duk bercanggah, kena selesai dulu. Percanggahan tu bagi hilang, barulah nak pilih amal dengan hadis tu. Syarat yang keduanya, hadis sahih wajib amal, syaratnya tak boleh jadi mansukh. Kalau mansukh, tak amal lah, akan amal dengan nasikh. Kenapa hadis sahih tak boleh jadi mansukh, sedangkan ayat Quran boleh jadi mansukh? Dalam surah Al-Baqarah, salasina ayatan mansukhah. Surah Baqarah tu 30 ayat mansukh ada. Jadi nak cerita hak sebenarnya di sini, penentuan mansukh ni tidak sama di sisi Imam Mazhab. Hadis tadi hak kata nak bakar api itu, di sisi Imam Syafi'i mansukh, di sisi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mansukh. Jadi bila tidak mansukh, dia akan keluarkan hukum daripada hadis itu. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal kata fardu ain. Imam Syafi'i pula, dia dah kaji halusi keadaan masa tu, siapa yang Rasulullah SAW tuju nak bakar tu, rumah orang tu, kaji halusi, kemudian dapati ijtihad dianya hadis kata nak bakar tu mansukh. Itu dulu punya. Yang kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika sahabat-sahabat dah ramai, masjid pun dah limpah, munafik tak mai pun tak peduli dah lah. Contohnya masa itu Rasulullah SAW bersabda hadis tadi 25 kali, 27 kali lebih pahala tu. Jadi hadis tu Imam Syafi'i kira nasikh. Jadi sebab tu Imam Syafi'i termasuk imam yang sama sepahaman. Mereka kata sembahyang berjemaah ni sunat. Ada Imam Abu Hanifah kata sunat muakkad, begitu, tidak fardu ain. Imam Ahmad bin Hanbal seorang fardu ain. Sebab di sisi dia hadis itu tidak mansukh, di sisi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tu mansukh hadis tu. Jadi di situ kita boleh nampak penentuan hadis. Jadi mansukh tidak mansukh ni pun di sisi imam-imam ni beza, tidak sepakat berdasarkan ijtihad mereka. Jadi Imam Malik tadi begitulah hadis dia kira mansukh tu
disebabkan bercanggah dengan pendapat amalan penduduk Madinah. Itu kaedah dia. Jadi bila ada apa-apa masalah ni, kadang-kadang imam-imam pun susah juga nak buat putusan. Ketika tu biasanya Imam Abu Hanifah akan tengok pendapat Imam Ibrahim Nakhai itu. Kalau ada qaul Ibrahim Nakhai, dia akan pegang, akan ikut. Kalau Imam Syafi'i, ikut siapa? Ibnu Jurayj. Jadi imam-imam mujtahid, imam mazhab pun ada ikut pula imam lain. Kita ni lagi hebat, tak payah ikut imam mazhab, Quran Sunnah. Siapa tak ikut Quran Sunnah, kita pun ikut Quran Sunnah juga. Tapi disebabkan kita tidak mampu dalam bab hukum ahkam, bab fadail, bab-bab berkaitan dengan kisah, mau'izah, tak ikut imam tak apalah, tu mudah faham kan. Ayat-ayat pun ada begitu. Kalau ayatul ahkam, hadis ahkam, lagi-lagi ada bercanggah pula macam-macam. Macam mana kita nak amal sendiri dalam ayat-ayat ahkam, hukum, hadis-hadis ahkam tu, kita tak pandai nak buat putusan. Sekali buat putusan, jumpa satu hadis macam ni, sekali lagi jumpa pula hak bercanggah tu, tukar hukum lain pula. Kalau main begitu, bila imam tu dah kaji semua tu, dah buat putusan, dah buat rumusan di situ, kita ambil keputusan ijtihad daripada imam tu. Tidak senang ke? Senanglah, tak kering otak. Ini orang dah siap buat bagi, tak mau. Kita nak Quran Sunnah saja. Kalau mai hak bercanggah apa semua tu, hadis-hadis ahkam, ayat-ayat ahkam tu, macam mana kita nak buat keputusan? Itulah perlu kita ikut keputusan ijtihad daripada alim ulama, imam-imam mazhab berwibawa, pandai, lagi pun amanah ilmiah mereka tu. Tidak seperti orang sekarang. Orang sekarang ni khianah dalam ilmu agama. Itu beza jauh. Jadi baik, bagi kita ni ikut, dah ada keputusan daripada imam-imam tu. Dalam bab hadis kira mudah pada ijtihad. Hadis kita nak menentu sahih dhaif pun kita sendiri tak pandai. Kita dah sebut-sebut ni hak siapa? Hak kita sendiri kah? Hadis ni sahih, ni dhaif. Hak kita sendiri kah? Hak imam juga. Imam Bukhari kata sahih, Imam Abu Dawud kata dhaif, Imam Tirmizi kata hasan, Imam Ibn al-Jawzi kata maudhu. Duduk situ juga. Bab hadis kita mudah pada bab ijtihad pun kita dah bergantung dengan imam juga. Bukan kita sendiri buat putusan. Sekarang ni senang, gantung siapa? Li? Kau gantung kau Li Albani kan? Sekarang orang gantung putusan sahih dhaif apa ni, bergantung siapa? Albani. Sahahahul Albani, sedap. Da'afahul Albani, dia bergantung Albani. Albani siapa? Imam lah, katalah. Kita tak pelekeh siapa-siapa. Imam ikutan mereka. Maknanya ikut jugalah kan? Ikut imam juga. Bab hadis mudah, kita bodoh situ, tak pandai. Ikut Albani, bergantung bahu Albani. Masuk bidang ijtihad, bab ijtihad lebih payah pula. Kita buka dada luar-luar, kata amal Quran Sunnah, tak payah ikut mana-mana ijtihad imam mazhab. Betul ke? Nampak sangat tak cidik situ, Jangan kata bodoh, mahu pula. Itulah perlu kita tahu. Jadi bila kita mengaji hadis ni, sebab itulah
ulama-ulama sebelum masuk ngaji kitab-kitab hadis ni, mereka bagi kemas murid-murid mereka ilmu-ilmu lain yang boleh kawal supaya tidak lari daripada fahaman sebenar. Ilmu-ilmu asas, usul hadis, usul fiqh, termasuk nahwu saraf, balaghah, apa semua tu panggil apa? Ilmu alat. Tidak kata kita nak amal Quran sunnah, ambil terjemah Quran, terjemah Bukhari, baca amal sendiri. Tak. Lepas tu orang duk mengajar Bukhari, Muslim, asas ilmu lain tak ada lagi. Masuk ngaji nak Bukhari, nak Muslim, dengar boleh lah, tapi nak faham tu berdasarkan ilmu-ilmu lain, ketika tu kita akan susah. Jadi kalau tidak susah pun dia akan salah faham dan sebagainya. Jadi sebab tu pusat-pusat pengajian di mana ada pengajian hadis tu, tunggu-tunggu situ mengajar ilmu alat dulu, bagi cukup, bagi pandai. Kelas hadis letak masa mana? Akhir tahun. Tahun akhir tu baru ngaji hadis. Sebelum tu ilmu alat lain mengaji dulu. Pengetahuan seperti mana lebih kurang saya bagi tahu tadi, bagi faham dulu. Barulah bila mengaji hadis, dia tidak selalu fikiran, tidak akan pening. Kalau tidak, tengah duk baca Bukhari, dia pening dah. Dia jumpa dah amalan dalam mazhab Syafi'i dia sendiri duk buat, tengok dalam Sahih Bukhari tak sama. Mula dia pening lah. Macam mana Imam Syafi'i ni dengan Sahih Bukhari dia bercanggah tak sama, aku nak ikut amal hak mana? Dia pening. Mungkin malam tu tak tidur, dia duduk fikir. Kalau orang dah ada asas, dah faham kaedah-kaedah seperti mana lebih kurang saya sebut tadi, baca, dia tak akan jadi begitu, tak akan pening, tak akan selalu fikiran. Itulah cara dia, hak sepatutnya lagu tu. Baca ni, Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Ini pula betulan suara tak apa keluar. Habis minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Muslim qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah bin Abdullah bin Umayr wa Sa'id bin Habib. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمسابنة والمخابرة وأخبار الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. Jadi larangan daripada Rasulullah cara baik muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, semua ni larang. Apa maksud tu tadi dah bagi tahu. Baik utsamar hatta yabdu salahuhu juga dilarang, dan tidak boleh jual kecuali dengan dinar dan dirham. Maknanya pertukaran buah samar dengan tamar tidak dibenarkan. Illal araya, kecuali bagi araya maksudnya sahibul ariyah, mereka memerlukan buah tamar yang sah tu. Jadi itu pun ada syarat, pertukaran berlaku dengan buah tamar yang kering dengan buah samar yang ada di pokok tu, kena ada orang pandai agak. Lepas tu tak boleh lebih daripada 300 gantang. Ada pula syarat-syarat tu. Dengan adanya syarat-syarat tu, Nabi SAW haruskan bagi sahibul araya. Haddatsana حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد العاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزائري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وأكبر الثمرات حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بين الرطب في النخل بالثمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرعان القائم بالحب كيلا. Jadi dalam hadis ni pun bahagian pertama tu sama dengan tadi, cuma di sini Atha bin Abi Rabah, dia kata Jabir bin Abdullah mentafsirkan, menghuraikan bagi kami maksud apa nama mukhabarah, muzabanah tu. Jabir kata amal mukhabarah fal ardul bayda, mukhabarah ni ardul bayda, tanah putih, maknanya tanah kosong, tidak naik lagi tanaman hijau, dia masih kosong. Yadfa'uha ar-rajulu ila ar-rajul, seseorang serah tanah kosong tu kepada orang lain. Yunfiqu fiha, maka dia infak, maknanya guna tenaga dia, benih dan sebagainya di tanah tu, fiha ay fil ardil bayda tu, summa ya'khudhu min as-samar, kemudian tuan tanah tu dia ambil samar tu, buah yang ada atas pokok, orang hasil daripada usaha orang tu. Wa za'ama anna al-muzabanata, dan Jabir menyangka, maksudnya dia tafsir muzabanah ni baik rutab fin nakhli bitamar kailan. Muzabanah maksud dia jual buah basah di pohon kurma, rutab ni buah kurma basah, bitamar dengan buah kurma yang kering, kailan secara sukat, maknanya agak di situ. Wal muhaqalah fi zar'i, muhaqalah ni biasanya guna pada zar', tanaman. Muzabanah ni fi nakhl, nama pada pohon. Ala nahwi dhalika yabi'u az-zar'al qa'ima bil habbi kailan, dan jual tanaman yang qa'im bil hab, maksudnya yang masih belum dituai lagi. Bil habbi duduk dengan biji dia, itu pun jual secara kail, sukat begitu. Haddatsana قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خالد كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خالد حدثنا زكريا بن علي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا عبد الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تسقيها والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساط من الثمر والمخابرة الثلث والربع وأشبه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. Jadi tadi dah bagi tahu dah tarif muhaqalah, muzabanah, mukhabarah. Jadi dalam
hadis ni ada maksud-maksud tu, tarif-tarif tu, mukhabarah tu apa, muzabanah tu apa, tarif dia tu. Maknanya maksud-maksud tu kita dah baca, dah faham tadi. Wahdatsana قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقها. قال قلت لسعيد ما تشقه؟ قال أحماد وتصفاد ويؤكل منها. Tadi pun dalam hadis tadi ada hatta tushqiha. Situ pun dah tafsir maksud dia, wal ishqahu an yahmarra aw yasfarra aw yu'kala minhu syai'un, sama. Di sini. Okey, baca. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد البخاري وهو لفظ عبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي عن ابي الزبير وسعد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما بين السنين وهي المعاومة. Tarif bagi bai'us sinin, jualan tahunan tu dalam istilah panggil mu'awamah, seperti mana istilah mukhabara, muzabana, mu'awamah ni bai'us sinin tarif dia. Wa anis sunya warafasa fil araya. Sunya ni jual beli dengan pengecualian yang tidak menentu, itu panggil sunya. Warafasa fil araya. Jadi baik muzabanah ni Nabi SAW larang, tapi Nabi SAW haruskan bagi raya, kumpulan yang memerlukan buah kurma yang basah tu. Haddatsanahu قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن حلية أيوب أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاوضة. إن شاء الله تسامحون. والله أعلم. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا رب، شكرا يا ربي، شكرا ليت قلبي، شكرا قلبي، شكرا قلبي، شكرا قلبي، شكرا